Jadi seperti yang Ifat ungkapkan pada permulaan SPM tadi, sebenarnya hari ini merupakan Hari Sindrom Down Sedunia yang di mana disambut pada 21 Mac 2024, dan kalau kita boleh lihat bersejarahnya, ia bermula pada tahun 2006. Okey. Jadi kalau kita boleh kongsikan, Down Syndrome ini adalah satu kondisi atau keadaan di mana seseorang itu memiliki kelebihan kromosom. Okey. Jadi kalau kita nak ungkapkan dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Puan Nur Atika Azman, pensyarah Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cabang Selangor, yang berada di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk kita kongsikan kepada penonton, kan tadi Ifan dah bercakap mengenai kondisi yang memiliki kelebihan kromosom, tapi kalau kita nak dapat ke urusan berlanjut, mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irfan, kru RTM dan juga penonton yang dihormati sekalian. Okey, terlebih dahulu ya, saya ucapkan selamat Hari Sindrom Down Sedunia kepada seluruh penghidap sindrom Down di Malaysia dan juga di global. Okey, untuk cerita pasal sindrom Down ni, saya suka nak cerita asal-usulnya, iaitu kalau kita tengok sejarah ya, sebenarnya dia mula dikenal pasti pertama kalinya oleh Dr. John Langdon Down, iaitu seorang doktor perubatan British lah pada abad ke-19. Jadi apa penemuan doktor ini adalah dia menjumpai dalam sel DNA manusia, okey, iaitu berlaku masalah genetik di mana terdapat lebihan, macam Irfan kata tadi, lebihan pada kromosom yang ke-21, iaitu trisomy 21 namanya. Jadi apa berlaku apabila terjadinya lebihan kromosom ini, dia mengakibatkan terjejas pengembangan fizikal, mental dan keseluruhan perkembangan kanak-kanak itulah ya. Jadi apabila berlaku tu, maksudnya berlaku perubahan besar dalam kehidupan kanak-kanak. Seperti di gambar di TV ya, kita boleh nampak pada kromosom ke-21 tu ada tiga kromosom berbanding sepatutnya 2 sahaja, maksudnya berpasangan, tapi menjadi 3. Jadi itulah trisomy 21 namanya. Okey. Itu dari segi sejarahnya, bagaimana kita boleh kenal pasti masalah ataupun sindrom ini. Tapi kalau kita boleh gambarkan ciri-ciri fizikal orang yang menghidap sindrom ini bagaimana? Okey, ciri-ciri fizikal sebenarnya kalau kita tengok sindrom Down ni kan, dia sama je featuresnya kan. Dari kecil, dari bayi lagi, sejak dilahirkan pun kita boleh nampak serupa je semua kan. Wajahnya serupa, daripada wajah lah kita boleh tahu. Jadi kalau di TV kita boleh nampak dia secara kasarnya bentuk mukanya agak bulat, okay, lepil, lepas tu hidungnya juga agak lepil sedikit dengan saiz mulutnya kecil, lidahnya agak lebar dan banyak lagi ciri fizikal lain lah. Jadi because of this, sebenarnya daripada punca masalah genetik tadi, sebenarnya dia mempengaruhi keseluruhan perkembangan dari fizikal sehingga ke mentalnya juga. Dan kalau boleh kongsikan di antara masalah kefungsian yang berlaku kepada pesakit Down Syndrome ini bagaimana? Okey, masalah kefungsian seperti saya katakan tadi, apabila dia mengalami masalah genetik, sebenarnya dia mempengaruhi keseluruhan kefungsian dia. Maksudnya dari segi perubahan dalam otak itu sendiri menyebabkan dia ada lewat perkembangan motor, lewat perkembangan dia punya mentalnya kan. Kemudian apa yang kita boleh nampak secara kasar, dia akan lahir dengan keadaan yang kita panggil hipotonia, iaitu dia dalam keadaan yang lembik lah, kita nampak lembik. Jadi di situ menunjukkan yang dia punya kekuatan ototnya agak lemah. Jadi dari situ apabila dia lemah dari segi ototnya, maka apabila dia membesar, dia ada kelewatan perkembangan fizikal dari segi dia lambat untuk menstabilkan kepala dan leher, dia akan lambat untuk proses berguling, merangkak, berdiri, duduk dan seterusnya. Jadi itulah masalah kefungsian yang kita nampak. Selain itu, ada masalah lain juga, iaitu mentalnya. Okay? Mentalnya dari segi kita panggil kognitif lah. Kognitif. Jadi kalau kita tengok tertera di TV, sebenarnya itu contoh bagaimana kanak-kanak sindrom Down ini yang perlu hadiri kepada pemulihan cara kerja untuk dia lebih berfungsi, dan pemulihan cara kerja akan berikan rawatan yang bersesuaian lah
mengikut perkembangan yang terjejas tadi. Baik, jadi kepada mereka yang mempunyai sindrom Down ini, apakah di antara kaedah rawatan yang perlu diberikan supaya mereka ini dapat berfungsi dengan lebih baik? Ya. Okey, saya spesifikkan kepada pemulihan cara kerja ya, ini adalah satu profession di bawah Majlis Profession Kesihatan Bersekutu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana semua pengamal perlu berdaftarlah ya. Jadi kalau cerita tentang pemulihan cara kerja, kita ada rakan baik kalau selalu kita kenal fisioterapi, kita kenal speech therapy kan. So this is occupational therapy, iaitu nama pun occupational, so means that kita memberikan pekerjaan kepada individu. So melihat pada usialah, kalau di kanak-kanak kita melihat apa pekerjaan kanak-kanak itu, maksudnya dia akan bermain kan, dia akan mengalami proses pembesaran mengikut usianya kan. Jadi kalau kita tengok di contoh gambar di video tadi kan, kanak-kanak itu bermain. Jadi kita perlu kita perlu beri rawatan macam mana dia untuk maksimumkan kapasiti dia bermain kan. Jadi kalau boleh saya rungkaikan, sekejap lagi kita akan pergi lebih detail apa contoh rawatan yang kita beri. Kalau saya boleh nak simpulkan, kalau doktor beri ubat, so occupational therapy akan memberikan aktiviti ataupun pekerjaan supaya dia lebih berdikari. Mengikut kepada umur lah Kalau bayi tadi ataupun kanak-kanak tadi mungkin mereka perlu bermain. Tapi kalau kau boleh kongsikan, kalau kanak-kanak itu lebih berusia ataupun remaja, bagaimana pula occupational terapinya? Ya. Baik. Kalau peringkat remaja ataupun dia masuk ke alam persekolahan, saya mulakan dengan persekolahan lah, sebab kanak-kanak ni sekarang kita ada kita akan program pendidikan khas integrasi di mana akan include semua kanak-kanak perlu ke sekolah. Jadi kalau di sekolah kita akan nampak kanak-kanak ini dia akan mengalami kekangan untuk dia terlibat dalam pendidikan, contohnya untuk menulis kan, untuk fokus dalam kelas, lepas tu untuk menyalin dan seumpamanya lah. Jadi apa yang terjadi kalau dalam kelas kita selalu terima yang struggle adalah teachers lah kan, di mana teachers akan kata susah untuk handle kanak-kanak ini. Jadi tujuan occupational therapy ataupun pemulihan cara kerja, kita akan bantu teacher untuk faham keadaan kanak-kanak, dan di samping occupational therapy memberi rawatan, teacher juga akan bantu dari segi macam mana untuk untuk kawal kanak-kanak di dalam kelas menggunakan teknik yang bersesuaian pada teachers lah. Jadi kalau di sekolah lebih kepada aktivitinya berbentuk pembelajaran, tetapi apabila sedikit remaja dia akan mengalami transisi. Transisi maksudnya peralihan zaman dari kanak-kanak ke dewasa. Jadi berlakulah bila remaja kan perubahan hormonnya, akil baliknya, emosinya mungkin berbeza. Emosinya berbeza, dipengaruhi oleh hormon kan. Jadi bila dia remaja kita akan nampak dia dah mula nak bersosial, iaitu dia nak berkawan kan, kawan rapat, kawan biasa. So itu antara di mana occupational therapy akan beri rawatan macam mana untuk dia bersosial, sama ada dalam kelompok yang kecil atau kelompok yang besar, dia pergi ke community kan. Jadi itu contoh macam mana kita tackle pada sindrom Down yang remaja lah. Okey, baik, itu kalau boleh kita saksikan tadi perbezaan berkaitan dengan bagaimana untuk kita merawat anak-anak yang mempunyai Down syndrome dan juga bila mereka bertukar kepada usia lebih remaja kan. Jadi kalau boleh simpulkan sedikit berkaitan dengan kaedah occupational therapy ini untuk kita memberikan pendedahan kepada mereka di luar sana, silakan. Okey. Saya bermula dengan kanak-kanak lah, bayi usia 0 hingga 2 kan. Kita akan melihat perkembangannya mengikut milestone. Milestone maksudnya certain usia, maksudnya pada usia contoh 6 bulan. Sepatutnya dia telah kuat untuk berguling, dia dah mula untuk merangkak menggunakan 4 anggota badannya, 2 tangan dan 2 kaki kan. So kita akan melihat boleh tak dia berguling. Jadi kalau dia ada disebabkan dia terjejas disebabkan oleh dia punya anggota badan yang lemah tadi kan, dia punya kita panggil tone otot yang lemah. Jadi
berguling akan menjadi masalah, apalagi untuk merangkak, apalagi untuk duduk dan berdiri dan berjalan seterusnya. So, semua perkembangan akan delay dalam usia bayi. Okey, kemudian selepas dia menginjak ke prasekolah lah ataupun usia 3 tahun ke atas kan, dia dah mula untuk dia penjagaan diri sendiri. Maksudnya dia nak makan sendiri, dia nak duduk di meja makan sendiri kan, dia nak pakai baju sendiri. Kita nak sediakan dia untuk dia lebih berdikari lagi. Betul. Kan, seperti kanak-kanak tipikal kan. Dari segi itulah occupational therapy datang lagi untuk bantu. Okey, kalau contoh dia masalah lemah tadi, macam mana dia nak duduk dengan sempurna kan, dengan selesa. Jadi kita akan bagi aktiviti ataupun kita juga buat modifikasi. Contohnya modifikasi dari segi kerusinya kan, bersesuaian dengan keadaan saiz badan supaya lebih selesa dan boleh independen lah makan sendiri. Okey, baik, itulah dia perkongsian tentang pemulihan cara kerja untuk Syndrome Down. Terima kasih ucapkan kepada Puan Nur Atika Azman, pensyarah Pusat Pengajar Pemulihan Cara Kerja Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor untuk perkongsian pada pagi ini. Dan kita kena end the stereotype. Itulah tema yang diangkat untuk Hari Syndrome Down Sedunia 2024.